Dan malam ni saya khususkan untuk bersama dengan Ar-Raihan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Nabi SAW ni agung kerana apa? Sebelum dia dilahir pun Allah dah angkat keagungan dia. Apa yang berlaku? Kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, sebelum Nabi dilahirkan setahun, setengah riwayat kata 3 bulan. Apabila Abrahah, seorang gubernur yang dilantik oleh kerajaan Habsyah, Ethiopia pada ketika itu, berada di Yaman, dia membina satu berhala yang sangat besar supaya orang menyembah berhala yang dia bina di Yaman. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan? Orang tak sembah berhala yang dia buat, tetap juga orang pergi ke Kaabah. Apa yang berlaku ialah peristiwa yang sangat menyakitkan hati Abrahah ni, ialah orang Arab pergi dekat berhala yang dia bina, lalu mereka buang najis binatang. Berhala tu tak boleh buat apa. Apa yang berlaku ialah Abrahah mengumpulkan tentera untuk menyerang Kaabah. Maksudnya menyerang, bukan nak meruntuhkan Kaabah. Melalui satu sophisticated army. Tentera yang sangat canggih. Apa dia tuan-tuan? Ialah tentera bergajah, kita tahu kan. Tentera bergajah ni kalau tuan-tuan nak tahu, di Jaziratul Arab tak ada gajah pada ketika itu. Tetapi diimport daripada Afrika. Bawa semata-mata untuk menyerang akan kaum Quraisy dan meruntuhkan Kaabah. Peristiwa ni tuan-tuan, Allah agungkan. Kerana apa? Kerana apabila Nabi dilantik menjadi Rasul, peristiwa yang sebelum Nabi lahir dinukilkan dalam suratul Fil. Sedangkan Nabi tak tahu, tapi dinukilkan dalam suratul Fil yang kita duk baca. Apabila Abrahah datang nak serang, apa yang berlaku? Datuk Nabi Abdul Muttalib. Kadang-kadang kita kena buat juga sambut maulud Nabi ni, kadang tak tahu. Semalam saya beli Ittifaqiyah tu. Lepas ceramah, mereka buat kuis. Lepas tu mereka bagi hadiah. Ya, jadi saya tanya soalan. Saya tanyalah, apa beza Abu Talib dengan Abdul Muttalib? Tak boleh bagi jawapan. Yang tua-tua tu tunduk. Maksudnya tak tahu apa tu. Dia tunduk tu kan. Takut. Kan saya kata angkat tangan. Tak boleh bagi jawapan. Sehinggalah ada seorang makcik belakang tu angkat. Ustaz, Abdul Muttalib tu ialah nenek Nabi, Abu Talib ialah paman Nabi, pakcik Nabi. Saya bagi hadiah ke pakcik tu. Makcik tu umur dia dalam 60-an. Menunjukkan bahawa anak-anak kita ni tak tahu nak jawab. Yang paling teruk tu saya menyanyi lagu lah. Soalan yang kedua, anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti. Saya tak angkat tangan. Ada budak tu angkat tangan. Ceria kami. Siti Nurhaliza. Cahaya. Siti Nurhaliza, tuan-tuan. Menunjukkan kalau kita tak buat sambutan maulud Nabi ni, orang tak tahu sejarah Nabi. Sampai anak Nabi pun tak kenal. Kemudian saya buka umum. Angkat tangan. Seorang tu janggut banyak, tak sebut nama tuan. Dia angkat tangan, Siti Khadijah. Dengan confidentnya, Siti Khadijah. Saya kata, bang, Siti Khadijah, isteri Nabi. Oh, silap ustaz. Lepas tu yang tua-tua semua tak berani nak angkat tangan dah. Takut silap kan. Akhirnya ada seorang tu, dia angkat tangan. Ustaz, Siti Aminah. Saya kata, Siti Aminah saya dah sebut dah tadi. Siti Aminah itu ialah mak Nabi. Baru dia tahu rupanya mak Nabi nama Aminah binti Wahab. Saya kata, Siti apa? Sehingga kan ada seorang budak perempuan angkat, Siti Raqiyah ustaz. Baru tahu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, apabila Abdul Muttalib nenda Nabi, dikatakan sebelum Nabi lahir, mereka menganut agama apa? Agama fitrah, agama fatrah. Zaman fatrah, agama Nabi Ibrahim AS. Ketika Abrahah nak serang tu, Allah agung macam mana? Abdul Muttalib ni berdoa dekat Kaabah. Ya Allah, mereka pun menyebut Allah. Ya Allah, ini rumahmu, engkaulah yang layak menjaganya, kami tak mampu. Ketika Abrahah serang, dikata dalam riwayat, mereka lari naik Jabal Qubis, naik bukit-bukit yang tinggi untuk selamat. Apa yang berlaku? Allah nukil selepas Nabi lahir 40 tahun dilantik menjadi Rasul. Turun ayat suratul Fil kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat apa kami buat kepada tentera bergajah? Kan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kami jadikan tipu daya mereka itu musnah dan rugi. Apa musnah dan rugi? Wa arsala alaihim tayral ababil. Dihancur dengan simpelnya. Tentera bergajah yang besar ni dihantar apa? Tayral ababil.
Kalau kita tengok tayrul ini ialah burung, ababil ni ialah burung walid. Istilah kita lah, burung walid tuan-tuan yang kecil. Tarmihim, kalau kita tengok, tarmihim direjam, tarmihim bihijaratin min sijil, dengan batu daripada sijil. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, daripada logik akal, batu tu berapi. Macam mana ni kaki burung walid tu boleh pegang? Tetapi kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila dipegang batu tu direjam tuan-tuan, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah seperti mana daun yang dimakan ulat. Kena tu orang tahu kata kekot habis. Jadi kecut habis. Dikatakan Abrahah tak mati, dia lari balik dalam keadaan berita tuan-tuan, mati di mana? Mati di Yaman. Kubur dia ada di Yaman. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi SAW sebelum Nabi lahir. Hebatnya tuan-tuan, Islam ni kalau tuan-tuan tengok hebat. Nabi tunjuk dekat kita daripada bangun tidur sampai tidur semula, hebatnya. Sebab tu tuan-tuan, peristiwa yang lain sebelum Nabi lahir. Ketika Nabi lahir apa? Api yang disembah oleh kaum Majusi di Parsi yang tak pernah padam. Tiba-tiba Nabi lahir tuan-tuan, api itu terpadam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Nabi lahir untuk membenteras penyembahan min ibadatil ibad ila ibadatillah. Daripada sembah kepada makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni kalau tuan-tuan tengok, inilah ayat ucapan yang diucap oleh Rabai bin Amir. Rabai bin Amir ni ketika dia menakluk Rum Timur. Dulu ada Rum Barat, Rum Timur. Rum Timur gubernur ataupun ketua dia nama Rastam. Rabai ni masuk sampai ke dalam istana Rastam ni. Rastam tanya, kenapa kamu daripada jauh datang menakluk kami ni? Apa kata Rabai? Rabai bin Amir, Allahu ta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah. Tengok ucapan ni. Kami diutuskan untuk mengeluarkan manusia daripada mengabdi diri kepada makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Daripada apa? Wa min jawril adyan, daripada kejahatan agama-agama kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila su'atuha, daripada dunia yang sempit kepada dunia dan akhirat yang luas. Ini Islam. Diagungkan Nabi kerana Islam ni. Dibawakan Islam ni daripada mengabdi diri kepada makhluk kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, ketika Nabi lahir berlaku satu peristiwa besar. Di mana? Di Rum pada ketika itu. Ni tiang-tiang singgasana Rum, Maharaja Rum. Bila Nabi lahir, bergegar, berlaku gempa bumi. Tiang tu runtuh, singgasana tu terbalik. Kerana apa? Memuliakan Nabi SAW. Dan ketika mana Nabi nak dilahirkan tuan-tuan, diceritakan bahawa mak Nabi nama Aminah binti Wahab. Aminah ni bersangkut salah silah dia sampai kepada Qusay bin Kilab. Maksud dia salah silah ni, mak Nabi dengan bapa Nabi ni bertemu kepada Qusay bin Kilab. Mak Nabi nama Aminah binti Wahab, dikatakan bahawa Aminah ni dia mengandung tak rasa apa, tak rasa berat. Kita ada di kalangan kita yang mengandung lama dah tuan-tuan, tak beranak-beranak dah, yang lelaki kan. Ni mengandung tak rasa berat. Dan ketika melahirkan Nabi Muhammad, dia tak rasa sakit. Dia rasa satu kenikmatan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab agungnya Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi dilahirkan tuan-tuan, pada ketika itu tak ada nama lagi Muhammad. Yang ada nama Abu Talib, Abdul Muttalib, ada Yusuf, ada Ibrahim, ada Hamzah, ada Lahab, ada Amru, ada Umar. Muhammad tak ada. Ketika Abdul Muttalib, dia ada special location dekat Kaabah tu, tempat untuk dia mentakbir, buat mesyuarat. Dia ada tempat special dekat Kaabah, dikatakan dia antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad dekat Multazam tu, tempat khas Abdul Muttalib duduk. Dan juga lepas tu Abu Talib pun duduk di situ. Abdul Muttalib terdengar suara dalam Kaabah, Muhammad. Masa tu tak ada lagi nama Muhammad. Tiba-tiba terdengar suara Muhammad. Nama tu agung dah. Tak ada lagi nama masa tu, Muhammad. Dalam Quran sebut wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qabli rusul. Ada dalam Quran menyebut Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Nampak? Dalam Quran disebut Ahmad, ada disebut Muhammad. Sebab tu kalau tuan-tuan baca hadis,
dalam keluarga kita ni jangan tinggal nama ni. 3 nama. Pertama Muhammad atau Ahmad. Yang kedua Abdullah. Boleh Abdullah. Yang ketiga apa? Abdul. Sama ada Abdul nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Qudus, Abdul Manaf. Bagi nama ni sangat disukai oleh Nabi SAW. Kalau boleh tuan-tuan anak-anak kita kan. Kalau tak ada anak dah cucu lah. Kalau cucu lelaki lah. Jangan nama Muhammad Sajad tu dah jam tuan-tuan. Bagi nama Muhammad terpuji. Sebab tak ada lagi masa tu nama Muhammad. Tiba-tiba Muhammad. Maka diberi nama Muhammad. Kita kalau orang dekat taman sekitar Surau Raihan ni, kalau nama Muhammad panggil apa? Mat. Tu masalahnya. Kalau mat dalam bahasa Arab, Melayu maksud dia mati. Mim alif ta maksud dia mati. Lepas tu kita nak panggil pakcik mat. Tu yang pakcik tu umur tak panjang. Dia doa dah bila nak mati, bila nak mati. Tu yang kawan tu kecil manis, darah tinggi, lemah jantung, semua ada. Kan? Kalau Muhammad, panggil Muhammad. Tukar tuan-tuan. Kalau Ahmad, sebut Ahmad, terpuji maksud dia. Nama tu Muhammad, saya ingat dah masa saya mengaji bahasa Arab dulu kan. Ada seorang tu nama dia panjang sangat. Kami malas nak panggil, kami panggil Muhammad. Jadi Arab tu dia tak boleh cakap Melayu, dia tak boleh cakap orang putih. Jadi bila dia masuk tu, ismuke, dia tanya nama apa? Kami pun Muhammad. Arab tu tepuk dahi. Tuan-tuan tahu maksud apa Muhammad? Ma tu maksud dia tidak. Mat tu mati. Muhammad tak mati-mati. Arab tu kata Masya Allah. Orang Melayu ni dia kata muskilah jiddan. Teruk dia. Kan? Ada seorang tu nama Muhammad Laldin. Kami malas sangat nak sebut Muhammad Laldin. Kami gelak Mat Ladin. Arab dia tanya ismuke Mat Ladin. Arab tu kata Masya Allah. Mat Ladin dalam bahasa Melayu maksud apa? Mat tu mati. La tu tak ada. Din agama. Mati tak ada agama. Jaga tuan-tuan. Sebab tu sebut elok-elok. Kan? Nama yang diberi tu sebut elok-elok. Abdullah Khairi. Kan? Abdullah Khairi. Hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni siapa? Aku lah. Sebut kan nama. Nama Zulkifli. Sebab tu orang dulu dia akan heja di. Nak sebut tu Zulkifli. Kalau kita Zul jadi lain. Kalau Zulkifli maksud dia 2 tanduk yang hebat. Tu. Khidir. Kadir ke? Khidir. Kadir. Maksud bukan Kadir kan? Khidir kot nama. Tapi kita tulis bahasa Melayu kan? Kadir lah. Orang dulu nak eja tak boleh. Macam Qurun kan? Khairun. Heja dia ni lain. Kena heja. Sedangnya maksud dia khairun tu baik. Tapi kita ni nama macam Harun. On. Orang Melayu kata on. Kalau Syuib. Betul tuan-tuan. Yang paling teruk Ismail lah. Ismail panggil apa? Ma'e dalam bahasa Melayu sengit. Itu yang baca Ma'e tu sengit. Jangan silap sebut. Makna dia berbeza. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu nama Nabi Muhammad ni tak ada lagi disebut Muhammad. Tengok Nabi Muhammad ni orang ingat salah silah dia. Sampai kepada Nabi Adam. Saya ingat tak ingat saya pun ingat dah. Kan? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Luay. Luay bin Ghalib. Ghalib bin Fihr. Fihr bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Saya boleh ingat sampai sini tuan-tuan. Yang ni tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Daripada Adnan sampai kepada Nabi Adam ada silah, ada khilaf. Saya pun ingat juga. Salah silah saya. Abdullah Khairi bin Harun. Harun bin Syafi'i. Syafi'i bin Muhammad. Muhammad bin Awan. Awan bin Ishaq. Ishaq bin Munketi. Munketi bin Bijot. Bijot bin Yusuf. Yusuf bin Din. Din bin Muhammad. Muhammad bin Sulaiman. Sulaiman bin Zakaria. Zakaria bin Musa. Musa bin Yusuf. Tapi tuan-tuan jangan suruh ulang balik. Tak sama dah tuan-tuan.
Lagi dia tahu ustaz, ulang balik ustaz. Tak tahu, tak ingat. Aku bohong lah tuan-tuan. Mereka pun tercengang. Dahsyat ustaz tu ingat. Tak ingat tuan-tuan. Saya ingat 7 keturunan lah. Abdullah Khairi, Haji Harun, Haji Syafi'i, Haji Awang Muhammad, Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Haji Ishaq bin Tok Mengketi, Siam. Tok Mengketi bin Vijot. Siam ni tak masuk Islam. Tapi Alhamdulillah kerana Nabi Muhammad keagungan dia, nenda saya masuk Islam. Maka saya nama Abdullah Khairi lah. Kalaulah nenda saya tak masuk Islam, hari ni saya datang bukan pakai jubah. Tahu tak pakai apa? Pakai kain hak warna oranye tu. Lepas tu ada 3 line ni. Tok Sami bah. Tapi kerana Nabi Muhammad, itulah keagungannya. Disebut wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu rahmatnya. Sebab itulah kerana Nabi Muhammad tuan-tuan, dia bawa Islam tu, kita semua Islam ni. Tuan-tuan tak rasa bersyukur ke tuan-tuan? Kalau tidak, neraka semua kita tempatnya. Kita boleh masuk syurga Allah. Kerana apa? Umat Nabi Muhammad ni, Nabi kata, aku sangat merindui mereka. Nabi kata, sahabat kata, kamikah ya Rasulullah? Tidak. Siapa ya Rasulullah? Iaitu umatku akhir zaman yang mereka tak pernah tengok aku, lihat aku bersama denganku, tapi mereka sangat merindui aku. Allah, Nabi nak jumpa sangat kita ni. Kita pernah jumpa Nabi tak? Tak pernah. Saya yang hidup ceramah ni pun tak pernah jumpa. Saya 53 dah tuan-tuan. Tapi kami ni, orang utara kata selapis satu ni. Tuan Haji 54, saya 53. Tuan-tuan, saya ada cucu dah. Tuan Haji tak ada cucu ni. Kami ni sama seiring lah. Tengok. Alhamdulillah, Tuan Haji, kita berada di atas stage ini. 54 tahun. Saya yakin kalau Tuan Haji umur panjang, Tuan Haji akan 5 tahun lagi akan bercakap macam saya ni, Pak. Allah. Sebab saya dulu bersama dengan Tok Guru saya. Saya jadi pengurusi. Dia kata, lah, hang pandai cakap. Dia kata, hang 5 tahun lagi, hang akan bercakap di atas pentas yang aku cakap. Tok Guru saya kata tu, rupa-rupanya, Alhamdulillah, lepas 5 tahun, tuan-tuan, saya bercakap, guru saya duduk di bawah. Allah. Saya kata, ya Allah, ni doa guru saya. Sebab tu, tuan-tuan, kita tak tahu masa depan kita macam mana. Saya sebenarnya bukan nak jadi ustaz. Saya nak jadi seorang suami yang soleh untuk isteri dan anak-anak saya. Dan keluarga saya. Tiba-tiba dijemput di satu masjid, nama Masjid Pematang Janggus. Ustaz, penceramah tak datang. Malam ni kalau saya tak datang, siapa ceramah? Satu yang risau tu. Macam itulah saya kena. Penceramah tak datang. Orang datang ni ribu. Tuan-tuan tahu siapa yang patutnya datang tu? Ustaz Kazim Ilyas. Allah. Dia tak datang. Saya dilantik jadi pengurusi. Last kali, pengurusi guna kosong betul. Entah. Ni tuan-tuan jangan tanya tuan-tuan. 6 kali pergi tandas. Ni kira lepas Isya tu duduk tunggu ni. Mana ni tak sampai lagi ni. Kira tak boleh nak buat apa dah. Semayang tu berhenti. Pergi kencing dulu. Tak tahan tuan-tuan. Allahu Akbar. Lu nampak dah. Ni bala dah datang. Bala dah datang. Rupa-rupanya tak datang sampai ke sudah. Allah. Tak datang. Saya yang jadi pengurusi, saya dilantik jadi penceramah. Tuan-tuan, pengurusi tu jadi pengurusi. Bukan jadi penceramah. Saya pun ceramah lah. Ceramah. Sebab saya pandai cakap. Saya jenis pandai cakap kan. Hang bagilah apa pun. Hang bagi bab bank, aku cakap pasal bank. Bagilah bab motivasi, kita motivasi. Kalau keluarga, bab keluarga. Bab agama, kita bab agama. Sebab I'm graduated in electrical engineering. I am an engineer kan. Kita banyak bidang kita terlibat. Jadi bagilah apa pun topik. Memang kita boleh bercakap. Bagi topik, saya cakap macam tu. Cerita Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi tuan-tuan. 1 jam setengah. Dalam motivasi. Orang tak lari tuan-tuan. Mulai daripada malam itulah saya mula start ceramah. Masa tu tuan-tuan, Allah famous kan dekat Penang. Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi. Ilmu pun tak banyak. Kan? Bila ceramah, tajuk tu ya. Ashabul Kahfi ya. Tapi Alhamdulillah, ayah saya, bila saya ceramah, dia ada di sebelah. Dia catat. Dia catat. Dia kata ni point sama. Dia kata hak semalam. Dia cek. Esok lusa dia bagi point baru. Dia ada bagi point baru kat saya. Dia bagi point. Bila dah 23 tahun tuan-tuan. Saya mula 26.
Sekarang ni 53, 23 tahun dah dalam dakwah ni. Bagi tajuk je kita dah boleh set dah. Sebab hadis dan Quran tu kita dah set dah. Kan macam Ustaz tahu kan? Tajuk, okey, nak tajuk apa? Tajuk keluarga. Kita tahu dah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wa min ayatihi an khalaqa lakum anfusakum azwajan. Ada set dah ayat-ayat. Hadis apa nak baca? Memang dah set dah tuan-tuan. Sebab tu bagilah tajuk apa pun. Orang Arab kata ajib ma yati. Jawab mana reti. Sebab tu agungnya Nabi tuan-tuan, nama Muhammad tak ada lagi masa tu. Maka Nabi SAW ketika dilahirkan tuan-tuan disusukan oleh apa? Suwaibah Al-Aslami, iaitu hamba yang paling cantik di kalangan hamba Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan hebat, ketika Nabi lahir dia mengorbankan, mengakikahkan seekor unta. Sebab itulah ketika mana dalam satu riwayat Abu Lahab ini apabila datang hari Isnin kelahiran Nabi, maka dia dikurangkan seksanya. Kerana dia meraihkan tuan-tuan kelahiran Nabi dengan menyembelih seekor unta. Tengok Abu Lahab yang tak Islam tu. Termasuk juga Abu Talib. Abu Talib, tuan-tuan, Abu Talib siapa? Bapa saudara Nabi. Yang jaga Nabi, susah macam mana bersama Nabi. Dia mati tak Islam. Tetapi dikatakan tuan-tuan ketika dia nak meninggal, ni Jibril datang bagi tahu kepada Nabi, turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, kecuali aku Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Dikatakan apa? Jibril datang untuk menenangkan Nabi. Bila Nabi minta doa, ya Allah ampunlah dosa bapa saudaraku Abu Talib. Maka dikata dibawakan sebesar ibu jari ini, wahai Muhammad, bara api neraka Jahannam. Lalu diletakkan bawah tapak kaki Abu Talib. Inilah seksa yang paling senang, paling mudah. Bila diletak, dia kata bawah tapak kaki Abu Talib, nescaya menggelegaklah otaknya. Allahu Akbar, tuan-tuan yang dikasihi Allah. Itulah agungnya Nabi. Dia boleh bagi syafaat pada kita esok di akhirat. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, inilah yang kita sambut Maulid Nabi. Kalau kita tak sambut macam ni, kita tak tahu sejarah Nabi macam mana. Mak dia pun tak tahu, ibu susuan dia pun kita tak tahu. Kan? Suwaibah Al-Aslamiyah disusukan. Kemudian apa? Ummu Aiman. Kemudian barulah kepada Halimatun Sa'diyah. 3 ibu susuan. Sebab tu penting ni sejarah Nabi tuan-tuan untuk kita ingat. Sebab apa? Sebab kita nak agungkan Nabi SAW. Sebab kalau tak ada Nabi, siapa kita? Wallahu alam untuk soalan yang pertama insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdullah Hari atas penerangan panjang lebar. Kata orang kalau tak kenal maka tak cinta. Saya dulu pun tak kenal Ustaz ni. Saya dulu kena kenal mula, siapa Ustaz ni, jekah. Kemudian saya mesej dekat FB, lah kenal, dapat panggil surau Arahan. Jadi untuk kita mencintai Rasulullah SAW, kita harus kenal beliau, kenal karakter beliau, perwatakan beliau. Jadi untuk kenal beliau kita kena belajarlah. Kita ada dua kuliah kuliah Maghrib tentang sirah Nabi SAW. Satu Syama'il, kemudian yang kedua Rahid Al-Maktub. Jadi tuan-tuan boleh hadir untuk kenal karakter Nabi, rambut Nabi macam mana, bahu Nabi macam mana, wajah Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, sahabat Nabi macam mana. Jadi tuan-tuan boleh datang Sabtu pertama dengan Isnin kedua. Jemput datang tuan-tuan, kita kenal Nabi kita ni. Kita nak jumpa beliau nanti di akhirat, insya-Allah. Jadi untuk soalan yang kedua, kita beralih satu soalan. Ada satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Jadi Nabi ni orang yang paling baik dan dialah orang yang paling baik terhadap keluarga beliau. Jadi kita nak tahu macam mana baiknya Nabi terhadap isteri-isteri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau. Macam mana Nabi interact dengan isteri-isteri beliau. Isteri beliau ni ramai tuan-tuan. Yang kita tahu macam ni sebenarnya lebih ramai daripada itu, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau. Jadi Ustaz tolong terangkan sikit insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia kata apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu, hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala.
Dia kata, tidak beriman seorang kamu, sehinggalah kamu sayang aku ni, melebihi daripada walidihi, anak-anak. Tuan-tuan, siapa tak sayang anak? Anak siapa tak sayang? Anak saya, tuan-tuan, sudah bebas. Yang kedua tu daripada SLE. SLE tahu kan? Tuan-tuan yang tahulah, SLE ni, penyakit yang pertama, kalau paling kritikal ialah kanser lah. Kanser, leukemia. Anak saya bawah sikit lah. SLE. Dia, sistem imun dia tak stabil. Jadi dia akan bengkak habis macam rheumatoid arthritis. Dia akan bengkak ni. Dan alhamdulillah bebas. Tapi pergi cek tadi positif semula. Allah Akbar. Maka doktor kata tak boleh mengandung lah. 5 tahun dah, 6 tahun dah. Tak boleh mengandung. Jadi dia pun menangis lah. Menangis tadi. Dekat KPJ tadi kan. Saya kata kat dia, kakak, hidup kita ni bukan kekal. Kakak pun pinjaman ayah. Kita bukan sempurna. Sampai masa, itulah ketentuan Allah. Kita kena redha lah. Tapi dia teriak, dia kata, dah tunggu lama dah, ingat dah clear dah nak mengandung kan. Nak mengandung. Tiba-tiba positif semula. Positif semula. Jadi kita terimalah. Sayang anak tak? Siapa kata tak sayang anak? Anak saya yang kedua, SLE. Anak saya yang keempat, thyroid. Thyroid lah. Tak tahu kan, siapa yang thyroid, salah bengkak ni. Kemudian dia tak boleh nervous. Tuhan uji saya. Setiap bulan mesti 4,000, 5,000 duit akan keluar. Tapi tak apa, rezeki Allah bagi lah dengan susah hati. Tentu Allah uji kita. Siapa tak sayang anak? 4,000, 5,000 tak penting bagi saya. Yang penting anak saya. Kan? Sayang. Tapi Nabi kata, walaupun sayang anak, kamu kena sayang aku lagi. Sayang aku lagi. Sebab tu, ni Nabi dalam Sayyidina Ali sebut apa? Dia kata, man ahabba syai'an. Tengok kata hadis Nabi. Siapa yang sayang sesuatu, aktsara bi zikrihi, banyak ingat, banyak menyebut. Kita sayang anak anak kita tak balik kan 2-3 bulan, kita akan sebut nama dia. Tuan-tuan sayang Nabi macam mana? Tuan-tuan akan sebut selalu. Sebut selalu lah. Dan saya nak bagi tahu, siapa tak sayang anak? Kemudian apa? Walidihi, mak ayah siapa tak sayang? Ni ada di kalangan kita tak balik lagi. Ada di kalangan kita kan, ada mak ayah tak jumpa lagi. Jangan tanya tuan-tuan. Ni saya tak balik dah. Bukan 3 hari dah. 4 hari, 5 hari ni. Kan tak balik 5 hari dah. Ni ayah telefon dah tu. Khairi, bila nak balik? Ayah tu rindu. Rindu. Saya duduk sebelah rumah. Saya duduk sebelah Abang Haji pernah pergilah. Saya duduk sebelah rumah ayah saya. Pagi-pagi dia akan keluar rumah duduk. Dia duduk tu. Dia tengok rumah saya kan. Saya akan tengok. Tu dia teringat tu. Saya akan keluar. Ayah, makan tak lagi? Biasalah orang jantan, orang lelaki tu lah. Ayah, makan lagi. Bukan makan, aku teringat hang. Nampak. Siapa tak sayang ayah tuan-tuan? Siapa tak sayang? Burung lah. Ayah kita. Allah Akbar. Saya pernah ceritakan ayah saya garang. Kira cerita viral tuan-tuan dalam Facebook. Dan ayah saya ni pandai Facebook ni. Dia pandai. Dia pernah buka. Ceramah saya tu cerita pasal ayah saya. Saya balik, dia duduk tunggu dah. Ferry, saya pun keluar daripada rumah. Semalam malam hang cerita dalam Facebook tu. Cerita apa ayah? Dia kata aku pernah pukul hang tu, hang cerita tu. Dia kata, cerita. Dia bagi tu. Saya pun pergi lah. Saya cium tangan dia peluk saya. Dia kata hang cerita tu, sebenarnya aku pukul hang, aku sayang hang. Dia kata, Allah Akbar. Tengok. Siapa tak sayang ayah? Bohong. Tapi sayang ayah tu kena lebih lagi Nabi SAW. Walidihi wa walidi wa nasi ajma'in. Siapa tak sayang mak? Bohong lah tuan-tuan. Siapa tak sayang mak? Bohong. Saya ni mak saya tuan-tuan 3 tahun dah tak ada. Balik rumah, buka pintu. Teringat, tengok, orang utara kata pelenggak. Pelenggak tu panggil apa? Pelenggak tu macam apa? Meja. Bukan meja. Pangkin. Pangkin. Orang putih panggil fankin. Pelenggak tu lah, pangkin tu. Pangkin tu lah mak saya selalu duduk. Dia akan duduk, dia akan baca Quran. Kemudian dia duduk termenung. Termenung apa tuan-tuan? Sebab dia ada 5 penyakit yang tak boleh diubati. Allah. Darah tinggi, kencing manis, lemah jantung, buah pinggang dengan kulit. Dia duduk, doktor kata 7 bulan aja boleh hidup. Dia duduk tu, dia duduk tengok tu. Apa dia tuan-tuan? Dia ingat, mati ni apa aku nak bawa? Jadi bila saya masuk rumah, saya tengok tu, pangking tu, belinang air mata saya.
Teringat tuan-tuan. Bila masuk nanti, lepas pangkin tu ada dapur. Dapur tu walaupun umurnya 74 tahun. Dia tetap juga tuan-tuan. Bila saya masuk, Khairi, hang nak makan apa? Allah. Siapa ada mak tahu kan? Hang nak makan apa? Mak masak apa, masak. Dia akan masak. Walaupun dia ada 5 penyakit, tetap masak. Dia akan masak, dia akan panggil, siap dah. Tapi saya heran tuan-tuan, heran masakan mak tu. Kalau dia buat masak asam ke, masak asam pedas ke, dia buang kan, campur-campur ya. Tapi sedap tuan-tuan. Heran tu. Sehingga ke tuan-tuan, saya kahwin 3 tahun. Rumah saya, ni rumah ayah mak saya. Ni rumah saya. Sana jauh lah, 1 kilometer. Saya akan singgah rumah mak dulu. Saya akan makan dulu. Yeah. Sebab apa? Sebab isteri saya masak masa tu tak sama dengan apa mak saya masak. Sebab isteri saya mamak. Tak ada mamak. Mamak kari dia tak bubuh gulai. Dia tak bubuh santan. Dia bubuh asam. Jadi saya tak boleh tuan-tuan. Saya makan yang mak saya, balik saya berlakon. Bang makan lagi. Tak lagi. Makan dah. Sebab apa? Ni rindu masakan mak. Balik-balik tuan-tuan, sekarang ni tak ada dah masakan mak tu. Selalunya bila balik hari raya, 5 hari lewat, rendang tu ada lagi rendang. Rendang tu dah tak ada dah, 3 tahun dah tuan-tuan. Tuan-tuan sayang mak tak? Sayang! Tapi Nabi kata, kamu kena sayang aku lagi daripada mak kamu. Sebab tu Sayyidina Umar ketika dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sayang kamu ya Rasulullah. Daripada segala-galanya, illa nafsi, kecuali diriku. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kamu kena sayang aku lebih daripada diri kamu. Barulah Sayyidina Umar kata, aku menyayangi kamu ya Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Inilah yang sebenarnya. Tuan-tuan, kita ni nak sayang Nabi sebab Nabi ni contoh tuan-tuan. Contoh yang terbaik. Contoh macam mana? Bapa yang terbaik. Macam tu Abang Haji tanya saya. Bapa yang terbaik. Tuan-tuan tengok dengan anak-anak dia macam mana. Cucu dia Sayyidina Hasan, dia boleh naik atas kepala. Kita macam mana? Saya cucu saya boleh naik atas kepala, tapi anak saya tak berani. Tapi cucu naik, kita tak marah. Sebab bila kita marah, kita takut menantu kita terasa. Betul tak Datuk? Naiklah ni kan, naik macam-macam. Kadang-kadang kita bawa, dia panggil Tok Ayah. Tok Ayah, patung. Saya, anak saya, sebut patung, aku tak pernah beli mainan. Saya tak pernah beli anak saya. Main dengan cucu aku beli. Jam tuan-tuan. Beli Datuk. Dia main sehari lah. Lepas tu kepala sana, kaki tangan sana. Aku tengok dia ni, tapi tak boleh nak buat tuan-tuan. Sayang cucu ni. Tapi Nabi kata, kamu sayang cucu, kamu kena sayang aku lagi daripada cucu kamu. Kena sayang aku lagi lebih pada cucu kamu. Min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Sebab tu Nabi ni contoh terbaik tuan-tuan. Sehingga kan Sayyidina Hasan dan Husin, kalau tuan-tuan nak tahu, Hasan ni daripada sini naik ke atas, muka macam muka Nabi. Allah. Kita nak berhenti sekejap. Tak ya, terus. Husin tuan-tuan daripada pusat sampai ke bawah jalan macam Nabi. Ketika mana Bilal, cerita sikitlah. Bilal bin Rabah. Dia bila Nabi dah meninggal, dia tak azan dah. Tuan-tuan nak tahu azan Bilal ni sebiji sama azan Madinah sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Azan itulah azan Bilal bin Rabah. Sama sebiji. Sampai sekarang. Sebab dia disanatkan. Dan azan itu orang Malaysia ambil. Dia ada kaedah dia. Ketika mana Nabi mati, dia tak boleh azan. Kerana apa? Cinta. Bila sebut Muhammad, rasa Muhammad tu masih hidup. Dia lari duduk di mana? Di Damsyik tuan-tuan. Kuburnya ada di Damsyik. Saya pernah pergi Syria tuan-tuan. Ada kubur Bilal bin Rabah sama anak dia, isteri dia. Di Damsyik. Ketika mana zaman Sayyidina Umar, setengah kata Sayyidina Abu Bakar. Bilal mimpi jumpa Nabi. Kita pernah mimpi jumpa Nabi dah. Mimpi jumpa mak kita pun tak. Macam mana tuan-tuan? Kan? Ni, Bilal mimpi jumpa Nabi. Nabi kata apa? Wahai Bilal, lama kamu tak balik ya. Kamu tak rindu aku kah? Dalam satu riwayat kata. Bilal tuan-tuan balik. Balik daripada Syria, Damsyik tu, sampai.
Sampai tu dikatakan zaman Saidina Umar, tak silap saya. Tengah kata Saidina Abu Bakar. Tengah kata Saidina Abu Bakar. Sampai-sampai, tuan-tuan, masa tu masuk waktu Zuhur. Dalam riwayat kata Zuhur. Walaupun ada orang kata ni cerita rekaan. Tapi tuan-tuan, sahabat menceritakan sahabat. Bukan hadis Nabi. Kalau tuan-tuan nak cari hadis Nabi zaman Saidina Umar, nak cari macam mana? Zaman tu zaman Saidina Umar. Ataupun Saidina Abu Bakar. Nabi dah meninggal. Kan? Nabi dah meninggal. Jadi cerita tu cerita sahabat daripada sahabat. Sebab tu terbina hukum dengan 5. Hadis Nabi, Quran, Sunnah, fatwa sahabat, ijma' ulama', qiyas. Banyak orang, dia kata kita ambil taraktu fikum amrain, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Ambil 2 aja. Sedangkan fatwa sahabat macam mana? Yang kita ambil tu, kita solat tarawih 21 rakaat. Ambil daripada pendapat Sayyidina Umar. Sebab tu ketika mana Bilal ni balik, sampai waktu Zuhur, diceritakan Sayyidina Umar kata, ya Bilal, naiklah azan. Kalau tuan-tuan pergi Madinah sekarang, pelantar yang muazzin sekarang tu, itulah pelantar Bilal bin Rabah. Yang masuk kawasan Raudah. Di depan dia ada mihrab Nabi. Belakang tu ialah pelantar Bilal. Bilal muazzin azan di situ. Bilal kata apa dekat Sayyidina Abu Bakar? Aku bukan muazzin kamu, aku muazzin Rasulullah. Apa kata Bilal? Lama tak dengar. Naiklah. Ketika itu tuan-tuan, cucu Nabi yang saya sebut tadi. Siapa tak sayang cucu? Cucu Nabi datang, Hasan dan Husin, pegang tangan Bilal kiri kanan. Dia tarik. Pakcik Bilal, azanlah, lama tak dengar. Dia tengok Sayyidina Hasan sebiji muka Nabi. Itu nama cinta. Bila tengok Hasan bercakap, pakcik, azanlah. Dia macam nak anggap macam Nabi suruh. Muka macam muka Nabi. Dia kata, kalau yang suruh ini, kamu wahai Abu Bakar, aku tak naik. Tapi yang suruh ini cucu Rasulullah, aku anggap macam Nabi suruh. Sebab apa? Muka Nabi tuan-tuan, sama. Macam arahan. Dia pun naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah tu lari tuan-tuan. Masuk dalam Masjid Nabawi. Semua menangis. Allah. Kerana apa? Rindu. Macam kita lah tuan-tuan, ada ni kan. Kawan-kawan kita ada yang dah meninggal loh. Tuan-tuan ingatlah kawan-kawan kita yang sama dulu mengasaskan surau Al-Raihan ni daripada kecil dulu kan. Lepas tu extend sana kan. Lepas tu extend sini, lepas tu belakang. Lepas tu nak extend tak mana, kita tak tahulah, tak ada tempat ni. Atas. Lepas ni nak atas pula 2 tingkat. Kalau 2 tingkat kita pakai tak naik dah. Masa tu 63 teruk. Datuk tak tahu, Datuk kuat lagi. Kan nak beritahu kata, ni tuan-tuan, bila dengar tu pakat lari. Pakat menangis tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Rindu. Macam kita lah, kakak-kakak ada suami meninggal. Nanti kita tengok gelas yang dia minum, menangis tu. Tuan-tuan, saya ni duk bawa orang pergi umrah setahun 22 kali. Setahun. Saya sampai 2006. 2006 tu saya pertama kali sampai. Di bumi Madinah. Tuan-tuan jangan tanya Datuk tu. Jangan tanya. Sampai bumi Madinah tu tak tahu lagi mana makam Nabi ni. Naik atas bas masa tu dibawa oleh Mutawif. Budak lagi tuan-tuan yang belajar di Madinah. Assalamualaikum. Kita dah sampai di bumi Madinah. Ni, darah naik. Bukan naik tu bukan apa tuan-tuan. Ni, naik ni menyucuk ni. Pasal ya Allah aku dah berada di hadapan Nabi dah ni. Sebab Nabi kata sesiapa yang menziarah aku ketika aku meninggal, macam dia menziarah aku ketika aku hidup. Salamnya aku jawab. Bila Mutawif tu kata, kita dah sampai bumi Madinah, semua bangun tercengang-cengang. Mana ni? Mana? Ustaz, mana Ustaz? Dia kata tengok belah kiri. Allah. Bila tengok belah kiri tu nampaklah kubah hijau tu. Jamaah, kubah hijau itulah bawahnya Nabi. Menangis satu pas. Tuan-tuan, muka Nabi tak pernah tengok. Betul tak? Potret Nabi pun tak ada. Tapi kerana apa? Cinta. Masa tu, bini sebelah tak kira dah. Oh, menangis.
Menangis saya. Kerana apa? Oh, aku dapat dah nak bertumpah dengan Nabi ni. Kurang-kurangnya aku dapat syafaat daripada Nabi SAW di akhirat esok. Sebab aku dah ziarah Nabi. Ni aku nak bagi salam ni. Bila kata tu kubah hijau tu Nabi. Saya pun, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayam matanya mengalir, tuan-tuan. Siapa yang tak pernah pergi tak tahu. Tuan-tuan pergilah sekali. Saya setahun lepas tu, tuan-tuan, saya doa. Sampai-sampai tu, terus saya letak beg. Saya tinggal Mutawif. Saya kata, Ustaz, mana masjid Nabi? Tu. Terus saya pergi, tuan-tuan. Saya duk cari Raudah. Ni duk tunggu lama dah ni, Raudah. Saya pakai hantamnya. Pergi tanya Arab. Ya Habibi. Oh, memang nak pujuk. Ya Habibi. Raudah. Ainal makan Raudah. Mana tempat Raudah? Huna, gudam. Dia kata depan. Depan tu saya bukan tahu. Tak mana depan ni? Tak mana depan? Tuan-tuan ingat masjid Nabawi tu macam Surau Raihan kah? Allahu Akbar. Gudam tu 3 kilometer. Gudam mana depan ni, jalan lagi. Baru sampai ni pagar. Hati ni, ya Allah, mana ni? Ada seorang Arab pakai serban hitam. Serban ni merah. Ya akhi, aina Raudah? Dia kata, anta ruh ba'da hadzal hamam yamin. Dia kata lepas daripada tandas tu belah shimal yamin, belah kiri. Saya nak sampai tandas tu 1 kilometer. Allahu Akbar. Arab ni tipu aku dah ni. Dia mula dah ni. Aku tanya sekali lagi. Dia kata tak betul. Aku tumbuk. Sampai tandas tu 1 kilometer. Kanan jalan. Jalan kanan. Ingat tak, daripada situ nak masuk situ barulah nampak Babus Salam. Kan Babus Salam tu dia ada penjuru, ada Babus Salam. Jalan tengok. Baru nampak ujung. Saya pun jumpa ada seorang lagi yang duk cuci tu, Bangladesh. Masa tu. Saya pun bye Bangladesh. Muka Bangladesh, bye. Raudah. Dia kata, anta syuf hina? Anta nampak, dia cakap Arab. Anta syuf hina, nampak tu? Hadha Babus Salam. Bila sebut Babus Salam, hati ni naik tu. Air matanya mengalir dah. Menangis, ya Rasulullah, 2006. Saya pun lari, tuan-tuan, sampai Babus Salam. Saya pun langkah kaki kanan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam hayna rabbana bis salam. Wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wa ikram. Langkah tu air mata mengalir. Jangan tanya, tuan-tuan. Itu pertama kali. Sampai tu, tuan-tuan, tengok ada orang polis jaga. Ya bulis. Arab dia tak disebut polis. Kalau polis jadi bulis. Ba. Ya bulis. Sebab tu tuan-tuan jaga. Kalau pergi Arab, kalau polis jadi bulis. Dia tak disebut. Kalau Penang jadi Binang. Kalau Pahang jadi Bahang. Kalau Perak, tuan-tuan sebut sendirilah, tuan-tuan. Saja gelak-gelak sikit kan, santai-santai dah kita ni. Ya bulis. Aina Raudah? Hena tu, tuan-tuan, saya masuk angkat takbir terus. Rupa-rupanya, tuan-tuan, di sebelah saya tu ialah makam mihrab Nabi. Saya duduk sebelah tu. Saya tengok ada seorang pakcik Melayu. Habis solat, pakcik, saya baru sampai. Mana makam mihrab Nabi? Di depan kita. Allah. Bila sebut depan kita, pakcik bagi saya pula. Dia kata, aku pun baru sampai dah. Dalam hati, apalah, bagi dia semayang tu. Habis dia semayang, korang belakang tu tunggu tu. Pakcik, bagi saya pula. Saya pun, dia kata, duduk belakang saya. Sebab nanti orang akan ambil. Jadi macam mana? Dia diri nanti, saya duduk belakang. Saya tunggu. Bila tunggu, jadi dia habis solat, dia gendak sikit. Saya pun duduk ke depan. Terus saya solat. Habis solat, apa semua saya duduk. Dia duduk sebelah saya. Dia pun kali. Adik, dia kata. Dia kata, anak tahu tak solat kat mana? Solat kat mihrab Nabi ni. Dia kata, anak sujud tadi ialah anak sujud di atas tapak kaki Nabi SAW. Bila dia sebut dia tu, menangis saya. Kan mihrab tu tempat Nabi.
Ketika sujud tu, itulah tempat Nabi duduk, tuan-tuan. Ketika Nabi berdiri solat, dia kata itulah tempat tapak kaki Nabi. Anak sujud tu atas tapak kaki Nabi lah tu. Menangis saya, tuan-tuan. Kemudian saya doa, Ya Allah, aku nak datang lagi, Ya Allah, kalau boleh setiap tahun. Daripada 2006, tuan-tuan. Setiap tahun saya bawa jamaah. Sampailah kepada 2020, tak boleh bawa jamaah. Rindu, tuan-tuan. Sekarang ni tak dapat pergi, tuan-tuan. Rindu, jangan tanya, tuan-tuan. Pergilah, setiap kali pergi, mesti saya menangis. Mesti menangis. Walaupun setiap tahun 22 kali. Pasti menangis. Kerana apa? Rindu, tuan-tuan. Sebab tu Bilal, bila dia azan, tuan-tuan, menangis dia. Kemudian dia sambung lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni, penduduk Madinah menangis. Kerana apa? Rindu. Tapi bila dia sebut, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senyap. Terus jatuh, pingsan. Setengah riwayat kata Umar naik. Bilal, habiskan. Habiskan. Bilal terjaga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jatuh pingsan. Bilal, bangun, habiskan. Dia kata apa? Macam mana aku nak habiskan? Ketika aku sebut Muhammad, aku nampak Nabi keluar daripada rumahnya. Dia kata, masuk dalam raudah, macam menanti kita untuk solat. Dia kata, Nabi dah tak ada, Umar, aku rindu dia. Ni yang kita buat maulud Nabi ni. Ni yang kita cerita pasal Nabi. Sebab apa? Kalau tak cerita, macam mana nak lahir rindu? Sebab tu Sayyidina Ali kata apa? Man ahabba syai'an, barang siapa dia sayang seseorang. Apa dia? Aktsara min zikrihi, dia banyak menyebut. Jadi kalau tuan-tuan sayang, sebut Nabi, cerita Nabi. Macam mana? Man shalla alayya wahidatan, siapa selawat dekat Nabi sekali, sallallahu alaihi biha ashran, Allah selawat kat kita 10. Itu tanda sayang. Man shalla alayya ashran, siapa selawat pula 10, sallallahu alaihi biha mi'atan, Allah selawat kat kita 100. Man shalla alayya mi'atan, siapa selawat dekat Nabi 100, sallallahu alaihi biha alfan, Allah selawat kita 1000. Man shalla alayya alfan, siapa, Nabi kata, siapa selawat dekat Nabi 1000 kali, haramallah jasaduhu 'alan nar, Allah haram jasad daripada api neraka Allah. Allah, tuan-tuan, sayangnya kita dekat Nabi. Sebab tu nak cerita pasal Nabi ni banyak, tuan-tuan. Nak cerita pasal seorang ibu, seorang bapa, seorang pemimpin, contoh yang cukup hebat. Wallahu alam. Itu setakat tu. Sudah dua soalan sejam ni. Dua orang tak habis. Kita satu lagi soalan sebelum kita solat Isyak. Jadi terima kasih atas jawapan Ustaz tadi. Bila Ustaz cerita pasal Madinah, Mekah ni, saya pun teringat juga banyak juga cerita, tapi hari ni saya tak bercerita, saya hanya tanya soalan. Jadi soalan yang terakhir dan seterusnya Ustaz ulas dan bagi penutup kan. Jadi soalan terakhir ni, hidup ini ujian. Dan baru-baru ni kita uji dengan COVID hampir 2 tahun. COVID ni sinonim dengan kematian lah. Jadi tuan-tuan kalau ingat, saya pernah minta jemaah Raihan buat solat hajat untuk pakcik saya yang anak dia sakit, anak dia 2 sakit, kemudian isteri dia sakit. Jadi ketiga-tiga yang saya minta tuan-tuan solat hajat tu telah pergi. Seorang tu COVID, yang makcik saya tu meninggal kerana tua lah. Jadi saya bagi pihak keluarga beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang telah solat hajat, tunaikan hajat saya. Jadi pakcik saya tu kehilangan isteri, kehilangan anak 2 orang. Jadi itu semua ujian lah. Jadi hidup ni ujian. Jadi manusia yang paling hebat diuji ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga diuji dengan kematian, ibu, isteri, pakcik, anak. Jadi macam mana ya Nabi handle kematian ni, Ustaz? Jadi Ustaz jawab, kemudian boleh buat sedikit ulasan sebagai penutup ujian kematian, insyaAllah. Nabi kata, as-sabru salasatun, sabar itu 3. As-sabru ala ta'ah, sabar untuk melakukan ketaatan. Macam tuan-tuan lah duduk dengar ceramah ni, kalau tak sabar tuan-tuan bangun perlahan-lahan, lepas tu pergi tandas, lepas tu start kereta belah balik. Kalau tak sabar lah, tapi tunggu juga, betul tak? Tunggu je, tunggu bila Ustaz nak habis ni kan. Sabar. Sebab tu saya nak bagi tahu, terbina manusia ni dengan 2 unsur. Pertama jasmani, rohani.
Inilah makanan rohani kita, tuan-tuan. Kita banyak duk jamu makanan jasmani aja. Makan, kan, lepas tu tidur bagi cukup, kemudian kita cycling, kan, exercise, kemudian makan suplemen. Ni jasmani jaga, rohani jaga tak? Banyak kita tak jaga rohani. Bila tak jaga rohani, dia ada makanan rohani. Makanan rohani inilah, tuan-tuan. Bila rohani kita cekal, tuan-tuan, emosi kita stabil. Datanglah ujian macam mana pun, tuan-tuan tetap akan sabar. Sebab apa, tuan-tuan? Setiap ujian ni, Allah nak angkat darjat kita. Allah nak bagi kita hebat. Saya pernah ditukar ke Pulau Ketam. Tak ada gaji. Tak ada gaji hampir 3 tahun. Tapi Allah nak angkat darjat. Saya diuji, tuan-tuan, ditipu oleh sahabat-sahabat saya yang pakai serban sama dengan saya. Allah. 1.5 juta. Terduduk setahun, tak boleh bangun. Tipu macam mana? Umrah. Pergi Mekah, hotel yang diberitahu, hotel tu dia tak bayar. Saya dah bagi duit kat dia dah. Tak ada hotel, kena bayar pula. 1.5 juta kena tipu. Terduduk, tuan-tuan. Tapi tak apa, dia tipu, dia pun tak kaya. Kan? Dia pun, kita pun tak miskin. Allah angkat darjat kita. Biasalah itu, ujian. Ujian kematian. Kan? Allah, saya ingatlah, tuan-tuan. Bapa saudara saya, anak dia 11 orang. Redanya tu hebat. Kita nak sampai tahap ni tak tahulah. Saya bersembang dengan anak dia. Nak pergi mana ni? Kami nak pergi piknik, pergi berkelah dekat Mahang. Naik satu kereta 6 orang. Kakak bawa lebih kurang setengah jam. Saya duk bawa kereta. Tiba-tiba bapa saudara saya telefon. Khairi, ni Pak Ngah ni. Ada apa Pak Ngah? Anak Pak Ngah 2 orang aksiden. Allah. Lepas tu dua-dua mati atas jalan. Ni duk sembang tadi ni. Duk sembang nak pergi mana? Nampak nak pergi piknik. Mati dah. Saya tak boleh bawa kereta, parking, menangis saya baru sembang. Sepupu aku tadi mati dah. Isteri saya tanya, bang, pasal apa duk teriak kan? Tadi kita sembang dengan ni, mati dah alawiyah dengan ni. Tak ada syuhada. Loh, tadi kita bersembang, mati dah. Allah. Tapi bapa saudara saya kata apa? Khairi, tu bukan hak aku. Kata Allah bagi pinjam. Allah nak ambil, aku nak kata apa? Allahu Akbar. Tu reda dah tu. Saya pun balik nak bawa kereta, tak boleh. Isteri saya bawa. Sampai di rumah, dia suruh bawa saya pergi hospital. Pergi tengok, tuan-tuan, 2 jasad kaku. Umur seorang 18, seorang 9 tahun. Yang 3 lagi koma. Satu patah ni semua. Yang koma tu alhamdulillah sekarang ni sihat dah. Elok. 2 meninggal. Tapi dia tak menangis, tuan-tuan. Dia tak menangis. Sehingga dikebumikan jasad. Dah habis dia balik relax aja. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Allah nak angkat darjat. Dia berniaga kelapa. Mula-mula 5 biji. Kemudian naik 10 biji dekat pasar. Sekarang ini 5 tan. Jutawan. Allah angkat darjat. Jangan susah hati. Allah uji itu, Allah nak bagi yang lain. Macam itulah kita ni, tuan-tuan. Kalau kita tak sabar untuk taat perintah Allah, tak akan sabar kita. Ni nak buat ibadat bukan senang, tuan-tuan. Nak dengar ceramah, kena sabar, tunggu, tuan-tuan. Tunggu juga kan. Ni saya nak ceramah ni pun, ni nak balik sangat-sangat sebenarnya. Nak balik sangat-sangat, lepas-lepas ni balik dah. Tapi mereka telah mencabar kesabaran saya. Kerana menyediakan itik dan kambing. Aduh, jam, tuan-tuan. Dia pun bagi tahu dah, Ustaz, jangan balik lagi Ustaz. Ada itik, ada kambing. Tunggu juga, tuan-tuan. Nak taat, kena sabar ke abang. Nak tutup aurat bukan senang. Kalau tak sabar, tak tutup aurat. As-sabru ala ta'ah. As-sabru ala musibah. Ni Allah uji kita dengan musibah COVID ni. Tuan-tuan tahu tak, kerana musibah COVID ini, alhamdulillah, 26 artis telah pun berubah. Allah. 26. Saya duduk dalam mega Maharaja Lawak. Ramai artis, tuan-tuan, 26 orang telah berubah lah kira. Alhamdulillah nak kepada agama. Kerana COVID ini. Dan di antaranya, tuan-tuan, seorang DJ ni bukan dia yang duk pasang alat-alat untuk muzik lah. Pendapatan dia 40,000. Dia jumpa saya. Ustaz, kerana COVID saya berubah. Saya dah tak solat hampir 10 tahun. Saya mengaji sekolah agama. SPM, sekolah agama. Saya dah tak solat 10 tahun. Lara Ustaz,
Tiba-tiba PKP pertama. Masa tu dia kena apa? Dia kena jadi imam untuk solat apa tuan-tuan? Tarawih. Lepas tu masuk 1 Syawal, kena baca khutbah. Kena jadi imam. Dia kata saya mula untuk baca Quran semula. Baca doa semula. Pusing ustaz. Dulu gaji saya 40,000. Sekarang ni income saya 1,000 lebih aja ustaz. Tapi alhamdulillah ustaz, saya dah balik kepada Islam. Mengubah hati manusia. Sebab tu kita sabar ni. Banyak di kalangan kita kata apa ni? Kan AJK masjid ni benarkan 20 orang aja. Macamlah depa nak masuk syurga. Kami pun nak masuk juga. Lepas tu buka sikit kan. Apalah semayang jarak-jarak. Ni dajjal tuan-tuan. Yang tak tahan dia kata kita dajjal. Ni dajjal ni. Lepas tu marah kita pula. Ni cucuk vaksin pula lah. Apa ni? Ni semua ni propaganda WHO. Yahudi semua ni. Tuan-tuan ingat tak? Kami duduk dalam majlis dakwah negara. Dalam ni profesor semua ni. 500 orang. Ustaz ada tak dalam tu? Dalam tu, profesor Amerika, pakar usuluddin, pakar usul fiqh, pakar tafsir, pakar Quran, pakar qiraat, semua ni, pakar semua. Termasuk seorang pakar kawan saya, Dr. Izhar. Dia pakar genetik babi. Dia pakar tu, sampai saya panggil dia Dr. Babi. Dr. Izhar tu. Tuan-tuan tahu tak, bersidang mereka ini untuk menentukan vaksin tu boleh atau tidak. Yang kata harus tu. Mereka berpandu kepada 5 hukum ini. Quran. Ambil nas Quran. Boleh atau tidak? Kemudian ambil hadis Nabi yang menokong. Harus ni. Baru harus, bukan wajib. Harus. Kemudian ambil adalah fatwa sahabat. Ijma' ulama' qiyas. Ni, nak tentu hukum yang kata harus tu. Tiba-tiba kita kata, ni ulama' tak boleh pakai. Oh, hampa ingat tahu nak menentu hukum ni bukan senang. Ni, profesor semua ni. Ada seorang ulama di Kedah, Bangkang. Dia tak duduk dalam badan tu. Dia seorang bagi pendapat dia. Jangan tuan-tuan, kami pergi jumpa terang baru dia tarik balik. Kita ni duduk dalam majlis dakwah negara ni bersidang untuk menentukan hukum, bukan senang. Contoh tuan-tuan macam dadah. Dikait hukum qiyas. Qiyas dadah haram, ambil apa? Ambil daripada hukum arak, memabukkan. Tapi ada orang kata, ustaz ada dalam Quran ayat dadah. Tuan-tuan jumpa ada ayat dadah? Tak ada. Dia kata ada fi amadin mumaddadah. Jam tuan-tuan tak ada. Ni melawak dia merapu. Nampak hampa nak lena aku merapu. Ni bersidang ni untuk menentukan vaksin tu harus. Ada orang kata ni semua ni propaganda Yahudi. Tuan-tuan tahu tak bagaimana 10 hadis fitan? Kalau siapa kaji tahulah. Nak keluar Dajjal ini dia akan apa? Pertama dia akan keluar lahir Imam Mahdi. Imam Mahdi dulu. Lepas Imam Mahdi dibai'ah tuan-tuan, kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Turun Nabi Isa alaihi salam. Kemudian akan keluar Dajjal. Nabi Isa bunuh Dajjal. Kemudian akan keluar Dabbatul Ar. Lepas Dabbatul Ar, Hawaul Bardan. Lepas Hawaul Bardan baru matahari ni terbit daripada sebelah apa? Sebelah barat. Satu-satu ni dia akan keluar. Lepas tu Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, Dabbatul Ar, Hawaul Bardan. Kemudian matahari terbit daripada barat. Kemudian tiupan sangkakala pertama. Lepas tu baru tiupan sangka yang kedua. Barulah kiamat. Ni satu-satu rentetan ni. Dia berkata ni nak kiamat tak akan berlaku selagi mana ada kalimah Allah disebut di muka bumi. Hawa Ubardan tu akan datang. Siapa yang ada kalimah La ilallah akan mati dulu. Kalau baca hadis fitan, mati dulu kita semua ni. Kemudian barulah terbit matahari daripada sebelah barat. Masa tu dah tertutup dah untuk taubat. Memang dah tertutup dah. Sebab apa? Yang Islam ni mati habis dah. Nak berlaku kiamat tu ada tiupan segala pertama. Yang kedua. Bezanya 40 disebut Arba'un. Sebab tu kena baca ni. Banyak orang, kami duduk dalam tu tuan-tuan bersidang ni untuk menentukan. Kemudian bagi pendapat pula KKM. Yang katakan vaksin tu harus. Ni apa tiba kata propaganda Yahudi dan sebagainya. Geram ni. Yang tak tahan dia hantam saya. Ni ulama' Dajjal.
Dajjal aku. Aku geram. Mata dua, oi. Dajjal mata satu, oi. Tak tahulah Datuk, tuan-tuan. Kadang-kadang ni kan. Kita ikut ulama lah. Kita bukan pandai macam mana pun. Tapi ulama-ulama ni hebat tak hebat. Mereka tetap menerima pendapat. Walaupun ustaz-ustaz yang ada ni tak ada Profesor Emeritus pun. Tak ada Profesor Madya. Tapi biasa-biasa aja. Tapi bila cakap, mereka meraihkan. Ini ulama. Dalam grup tu. Kita tak ulama ikut je tuan-tuan. Ikut aja. Alhamdulillah lah sekarang ni. 4,000 lebih ke hari ni. 4,000 dia kata tu lah. 4,005. 4,555. 4,545. Dia turun 3. Kita tengok kan. 8, 9, 8, 9, 10. 8, 7, 7, 8, 8, 9, 6. Dia tu lah. Harap-harap lah. 45, 45, 45, 3. 3, 4, 3, 4, 4, 1,000. Lepas tu tak ada terus lah. Lepas tu kita tengok. Mai tak? Tak mai tak? Yahudi semua ni. Sembayang jarak. Haram dia. Tak mai juga Datuk. Datuk juga duk mai. Ni jenis ni yang duk mai. Hak nu tak mai juga. Benarnya tu yang Yahudi tu memang dajjal besar. Geram tu sini kan. Hampa rakam kan live pada muka live pun live lah. Sebab yang ni memang duk datang selalu dah. Ni kita duk habaq yang luar tu tak mau datang. Macam mana? Cakap pandai. Sebab tu kalau tuan-tuan, kalau nak buang daripada fitnah ni, tuan-tuan baca WhatsApp. Pening dia. Inilah menyebabkan tuan-tuan duk jadi fitnah, duk kata ke orang. Baca Quran, senang. Quran tak payah kata ke orang. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wajak, takkan kot. Baca Quran. Mata pun bagus, mulut tak kata ke orang, tangan pun tak kata apa. Baca Quran. Saya kalau tengok, baca Quran. Kalau tengok ni lah, fitnah sungguh. Kalau sama-sama ustaz pun bergaduh, tuan tahu tak? Tak tahu. Ni, as-sabru alat musibah. Atau musibah, sabar insyaAllah. Ni dah nampak dah tuan-tuan. Cahaya-cahaya untuk kita semua. Dapatlah semayang dah 500 kan tadi kan? 500 dah. Jadi insyaAllah harap raya ni dapatlah kita salam sama, cium tangan balik, peluk, seronok tuan-tuan. Rindu tu rindu. Tuan-tuan ingat, walaupun kita jauh dengan manusia, tapi Allah nak dekat dengan dia. Maknanya, kita dah lama dah jauh dengan dia. Sekarang ni Allah jauh kerengangkan kita. Tapi sebenarnya Allah nak kita dekat dengan dia. Tuan-tuan kembali kepada dia, insya-Allah kita akan dekat hati-hati manusia. Dan yang terakhir apa? As-sabru 'alal musibah, as-sabru 'alal maksiyah. Nak buat maksiat pun kena sabar. Kalau tidak, tuan-tuan tak datang masjid ni, tuan-tuan pergi tikam nombor ekor dan sebagainya. Tapi sabar. Orang perempuan tu nak buat maksiat. Oh, tak sanggup, sabar. Kan? Bukan senang tuan-tuan. Kalau tak sabar, kita boleh main dedah aurat. Kita boleh buat maksiat. Kita boleh minum arak. Orang kan tahu. Kita duduk seorang-seorang minum arak. Siapa tahu? Kita boleh berzina, tuan-tuan. Saya jangan tuan-tuan. Ni tak pakai kepiah ni. Pernah kan? 2-3 hari lepas kan duduk kat pavilion. Kepiah tak pakai lah. Kan? Tutup mask. Kita pun sajalah usia kan. Kata ada orang tweet belakang. Ustaz, pergi mana? Kenal pula. Kenal rupanya tuan-tuan. Dia kenal daripada suara saya. Isteri saya kata, abang duk cakap, jangan cakap. Kita pun tak cakap lah, buat tak tahu. Tutup mask, kepiah simpan. Kan, masuklah pavilion kan, pavilion. Masuk. Budak sana ni. Dia main duduk depan saya. Tengok atas, bawah. Tengok atas, bawah. Saya dalam hati ni, budak ni dah kenal aku ni. Lepas tu dia panggil mak dia. Ibu, ni yang dalam TikTok. Kan saya aktif dalam TikTok. Macam-macam ada. Saya buat macam mana tuan-tuan? Buat macam tu kan. Woi! Tuan-tuan. Lord, 4 juta tengok. Macam tu lah pelik tuan-tuan lah ni. Datuk try buat Datuk. Datuk try TikTok. TikTok tekan tutup kamera. Lepas tu. Woi! 4 juta tengok. Meletup. Budak pun kenal. Ni dalam TikTok. Mak dia main. Ni Ustaz Abdullah Khairi ke? Kenal juga. Tuan-tuan jam. Yang tak tahan tu masuk tandas. Masuk keluar. Assalamualaikum Ustaz. Dalam tandas bagi salam.
Kita nak jawab, tak jawab betul. Dalam tanah. Saya kata ni agak-agak patutlah tanah. Astaghfirullahaladzim betul. Tengok. Itu orang kenal. Kalaulah kita esok di padang mahsyar, Nabi kenal kita seronok tak? Allah, lagi seronok tuan-tuan. No? No, tu. Bukan Haji Zul kah? Dia pernah forum dengan Ustaz Abdullah Khairi tu. Mai masuk syurga. Allah. Seronok tak? Allah, tuan-tuan. Sebab itulah kita buat sambutan ni. Jadi kita sabar banyak-banyaklah. Kalau kita nak buat maksiat, kita sabar. Kita nak buat benda baik, kena sabar. Sebab kesabaran ni tuan-tuan disebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah sabar dan solat. Sebab tu dia ada sinonim. Nak sabar, solat. Sabar. Sebab bukan senang. Orang yang nak dirikan solat kena sabar tuan-tuan. Ini perkara yang sangat besar. Kecuali orang yang khusyuk. Semayang ni kena khusyuk. Banyak kita semayang nak bagi banyak. Tuan-tuan sabar, jaga khusyuk. InsyaAllah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu cegah munkar. Sebab apa? Khusyuk jaga. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Nampak? Disebut jaga khusyuk. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita bersabar dengan ujian, dengan maksud kalau kita nak buat, kita sabar. Insya-Allah Allah bagikan kita kebaikan di dunia ni, Allah angkat darjat di akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Khairi atas penerangan kepada 3 soalan yang telah saya ajukan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Jadi mudah-mudahan Allah pertemukan kita semula di syurga nanti insya-Allah. Jadi sebagai penamat saya serahkan majlis ini kepada tuan pengurusi insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala.